Siapa nak panjat tembok dan baling batu kat Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita secara umum tentang kaum Yahudi dan Islam di Madinah. Banyak perkara yang disebutkan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini kita akan lihat dan kenal Bani Nadir yang merupakan salah satu kaum Yahudi yang ada di tanah Arab. Jom kita kenali Bani Nadir ini. Seperti yang telah kita ceritakan sebelum ini, Nabi SAW telah membuat perjanjian dan kesepakatan bersama penduduk Yasrib di antara bangsa Arab Aus dan Khazraj dan kaum Yahudi. Antara kandungan yang ada dalam membentuk kerajaan Madinah yang baru adalah semua kaum yang ada di bawah kerajaan Madinah ini mestilah saling bantu-membantu, sama ada dari segi ekonomi, keselamatan dan ketenteraan. Maka ketika itu semua setuju dengan apa yang telah dirancang oleh Nabi Muhammad SAW. Nak dijadikan cerita, suatu hari telah berlaku satu peristiwa di mana kaum muslimin dengan tidak sengaja telah membunuh dua orang lelaki. Dalam undang-undang Madinah, jika berlaku pembunuhan maka si pelaku itu dikenakan diat, iaitu denda atas kesalahan. Ketika itu, si pelaku di kalangan kaum muslimin ini tak mampu nak bayar diat tersebut kerana mereka ni perlu tanggung saudara Islam yang baru saja berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ketika itu Nabi SAW telah pergi jumpa kaum Yahudi untuk bersama-sama menolong bayar diat tersebut. Kerana dalam perjanjian kerajaan Madinah, kaum muslimin dan Yahudi mesti bersama-sama tolong dalam segala hal yang melibatkan urusan di dalam kota Madinah. Setelah Nabi SAW ceritakan hasratnya kepada sekalian Yahudi Bani Nadir ini, maka waktu itu kaum Yahudi terima dengan baik. Mereka bersedia menolong untuk membayar diat tersebut. Ketika itu, Nabi SAW telah diminta oleh Bani Nadir iaitu Yahudi ini untuk rehat seketika sementara mereka menyediakan wang diat untuk diberi kepada Nabi SAW. Bersama dengan Nabi SAW ketika itu adalah sahabat Nabi iaitu Abu Bakar, Umar dan Ali. Mereka ni duduk bersama-sama dengan Nabi SAW dekat sebuah tembok. Sedang kaum Yahudi ini sediakan wang untuk diberi kepada Nabi SAW, maka waktu tu ada pula salah satu kumpulan dari orang Yahudi ni nak ambil kesempatan untuk membunuh Nabi SAW. Kata sekumpulan lelaki itu, inilah masanya untuk aku bunuh Muhammad yang dalam keadaan tidak sedia apa-apa. Waktu tu seorang dari kumpulan Yahudi Bani Nadir itu pun cakap, siapa nak panjat tembok dan baling batu kat Muhammad? Untung-untung kalau dia mati tak ada lagi dia kacau kita. Waktu tu Amru ibnu Jahas jawab, aku dapat baling batu itu. Terus si Amru ni panjat tembok dan sedia nak baling batu dari atas kepada Nabi SAW. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Allah wahyukan kepada Nabi SAW supaya beredar dari tembok itu secara diam-diam. Maka Nabi SAW pun beredar secara diam-diam dari tembok itu. Si Amru ni pun tunggu jelah Nabi SAW datang ke tembok tu balik. Tapi tak muncul-muncul juga. Bila Nabi SAW beredar dari tembok itu seorang-seorang, sahabat Nabi SAW pun ikut sama pergi. Waktu tu bertanyalah sahabat Nabi kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kau pergi dari kami? Maka Nabi SAW pun ceritakan hal yang sebenarnya. Maka waktu itu tersebarlah komplot dari Yahudi untuk membunuh Nabi SAW. Ketika itu di kalangan kaum Yahudi pun saling menyalahkan kerana mereka marah kepada sekumpulan lelaki Yahudi tadi yang tak ikut undang-undang Madinah yang sepatutnya. Selepas dari kisah itu, kaum muslimin berasa yakin bahawa orang Yahudi ni tak boleh diberi ruang kerana mereka ni akan menjadi musuh dalam selimut yang sangat bahaya kepada kaum muslimin. Maka Nabi SAW telah mengumpul tentera Islam untuk membuat tindakan kepada Yahudi Bani Nadir yang telah buat komplot terhadap Nabi SAW. Maka tentera Islam telah kepung perkampungan Bani Nadir selama 6 hari 6 malam. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan perasaan takut kepada Yahudi Bani Nadir ini sehinggalah mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk keluar dari Madinah. Permintaan mereka itu diizinkan oleh Nabi SAW dengan syarat bawa barang seadanya yang boleh dibawa oleh seekor unta dan baju besi tidak dibenarkan untuk dibawa bersama-sama. Di antara kaum Yahudi yang telah keluar dari Madinah ini telah pergi ke Khaybar dan Syam. Di kalangan orang Yahudi Bani Nadir yang hartawan ataupun kaya ni seperti Huyai ibnu Akhtab, Salam Abil Hukaid dan Kinnah ibnu Rabi' telah menetap di Khaybar dan mereka telah dilantik menjadi pembesar di Khaybar. Itulah kisah tentang Yahudi Bani Nadir yang mengkhianati perjanjian kerajaan di dalam piagam Madinah.